Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz mendoakan kamu dan keluarga berada di dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah. Baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama berkongsi maklumat dan mempelajari subjek pendidikan Islam di bawah tajuk Solat Berjemaah. Dalam kehidupan seharian kita, sudah pasti kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan solat fardu 5 waktu sehari. Dan Ustaz pasti dan kamu semua pernah menunaikan solat secara berjemaah di surau, di masjid maupun di rumah bersama ahli keluarga kamu. Dan oleh itu, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tajuk solat berjemaah. Baik, sekarang Ustaz nak kita sama-sama lihat slide yang telah Ustaz sediakan. Baik. Bagi menambahkan lagi kefahaman kamu semua, Ustaz nak kamu tolong buka buku teks Pendidikan Islam, muka surat 138. Ustaz ulang, muka surat 138. Baik, kamu dah buka dah buku teks? Kalau begitu, kalau sudah, mari kita teruskan. Baik, solat berjemaah. Pelajaran ke-14. Baik, di sini merupakan satu situasi keluarga yang hendak solat berjemaah bersama-sama. Baik, kita lihat dulu dialognya. Abang, mari kita solat berjemaah bersama-sama. Kemudian, dia menjawab, baiklah. Bapanya pula berkata, jika kita solat bersendirian, kita tidak mendapat pahala seperti solat berjemaah. Tetapi, jika kita solat berjemaah, kita semua akan mendapat 27 ganjaran pahala. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala begitu baik kepada hamba-hambanya. Allah akan memberikan pahala sebanyak 27 kali ganda sekiranya kita solat secara berjemaah. Okay. Berikut merupakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya apa? Solat berjemaah melebihi solat seorang diri dengan 27 darjat. Ini bermakna sekiranya kita menunaikan solat secara berjemaah, kira-kiralah solat fardu ataupun solat sunat, insya-Allah kita akan mendapat pahala sebanyak 27 kali ganda berbanding kita solat secara bersendirian. Okey. Sekarang kita buka muka surat yang seterusnya, muka surat 139. Di sini ada dialog. Situasi kawan-kawan kita lah di sekolah. Mereka bermain sambil berbincang. Okey, dia cakap, siapa tahu apa itu solat berjemaah? Kemudian rakan dia menjawab, solat beramai-ramai. Okey, itu jawapan dia betul tetapi kurang tepat. Jadi apakah jawapan yang tepat? Okey, tengok yang ketiga. Betul, tetapi yang lebih tepat ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Baik, sekarang Ustaz akan lebih perincikan lagi apakah maksud solat berjemaah. Maksud solat berjemaah ialah solat yang dilakukan lebih. Ingat, lebih tu satu, lebih dua ke atas. Tengok yang warna merah tu. Lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai. 2 orang, 3 orang, 4 orang dan hinggalah ke puluh-puluh ataupun seberapa ramai yang boleh. Dengan diimamkan oleh seorang
imam. Jadi di sini ada dua perkara pokok ataupun poin penting tentang solat berjemaah. Yang pertama, solat itu mestilah lebih daripada seorang. Dan yang kedua adalah perlu diimamkan oleh seseorang. Kalau contohnya, jika jemaah kita 2 orang, seorang imam, seorang makmum. Jikalau jemaah kita ada 5 orang, maksudnya 1 orang imam, 4 lagi adalah makmumnya. Kalau 10 berapa? Siapa imam? Imam berapa? Makmum berapa? Cepat jawab. Okey. Kalau 10 jemaahnya, ahli jemaahnya, 1 orang akan menjadi imam dan 4 lagi ni akan menjadi makmumnya. Faham kan? Boleh faham? Okey, baiklah. Teruskan. Okey. Kita teruskan. Okey. Hukum solat berjemaah. Baik. Di dalam solat jemaah ini, dia ada 2 hukum yang perlu kita ingati. Okey. Hukum yang pertama adalah solat fardu. Solat fardu merupakan solat wajib yang kita perlu lakukan oleh seorang Muslim. Solat fardu ni ada 5 waktu. Apa dia? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Ini merupakan 5 waktu bagi solat fardu. Jadi apakah hukum dia? Hukum dia adalah fardu kifayah. Maksudnya, apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah maksudnya adalah dalam sesuatu komuniti itu perlu ada 1 orang ataupun 1 kelompok kecil perlu melakukannya. Maksudnya kalau solat jemaah ini dia tidak sampai wajib bagi seorang Muslim, tetapi dia merupakan fardu kifayah. Yang bermaksud 1 kelompok kecil daripada 1 kelompok besar itu perlu melakukan solat berjemaah. Bila dah kelompok kecil itu dah melakukan solat jemaah, ahli yang lain itu akan hilanglah dia punya kewajipan dia untuk solat berjemaah. Okey, baik. Yang kedua adalah solat Jumaat. Baiklah, solat Jumaat ini merupakan solat wajib yang dilakukan oleh seorang Muslim lelaki pada hari Jumaat, iaitu solat fardu secara beramai-ramai pada hari Jumaat pada waktu tengah hari yang menggantikan solat fardu Zuhur. Dan ingat, solat Jumaat ini dia perlu dilakukan secara berjemaah. Beza tu. Solat Zuhur kita boleh buat sama ada nak buat bersendirian ataupun berjemaah. Tetapi solat Jumaat ini kena dilakukan secara berjemaah ataupun perlu didirikan secara beramai-ramai. Kenapa? Hukum dia telah jatuh kepada fardu ain. Fardu ain. Okey, sekejap ya. Fardu ain. Tengok ni. Fardu ain bagi lelaki yang cukup syaratnya. Maksudnya kalau kita sihat, kita seorang Islam, kita perlulah pergi ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat secara berjemaah ya, bukannya bersendirian. Baik. Seterusnya kita lihat kepada apakah lafaz niat solat berjemaah jikalau kita menjadi seorang imam. Baik, lihat betul-betul di sini. Lafaz niat solat berjemaah menjadi imam. Lafaz dia sama sahaja seperti kita solat bersendirian, tetapi ada sedikit penambahan. Okey, kamu lihat di sini Ustaz telah tambah 1 kotak warna merah ni. Ini merupakan penambahan lafaz niat solat berjemaah. Okey, lafaz dia apa? Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Okay. Kalau kita solat fardu bersendirian,
Niat dia begini, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita imam, kena tambah kalimah imaman selepas perkataan adaan. Dan kalau maksud ni pun sama, kena tambah perkataan sebagai imam selepas perkataan tunai. Ini kalau kita imam. Ustaz, kalau kita makmum, niat kita sama ke tidak dengan solat fardu bersendirian? Niat dia pun lain. Kita lihat kepada lafaz niat solat berjemaah jika kita menjadi makmum. Apa niat dia? Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lihat kotak yang berwarna merah itu. Itu adalah penambahan kalimah ataupun perkataan jikalau kita menjadi seorang imam, menjadi seorang makmum semasa kita solat berjemaah. Okey, tengok ni. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kena tambah kalimah ma'muman. Maksudnya sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Ingat, makmuman ni maksudnya adalah sebagai makmum. Jadi kalau kita pergi surau, pergi masjid ataupun di rumah, kita menjadi makmum kepada ayah kita, kepada abang kita, ingat, ni niat dia. Kena tambah perkataan makmuman. Dan maksud dia, kena tambah perkataan sebagai makmum. Boleh ya? Okay, baik. Seterusnya kita lihat. Di dalam solat jemaah ini ada beberapa fadilat ataupun kelebihan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Okey, berikut merupakan kelebihan solat berjemaah yang telah Ustaz bentukkan susun mengikut peta bulatan dalam peta iThink. Okey, baik. Apakah kelebihan yang pertama jika kita menunaikan solat berjemaah? Okay, yang pertama adalah mendapat keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itu yang pertama. Sebab apa? Kita kena ingat, bila kita solat berjemaah ini, kita mendapat gandaan pahala sebanyak 27 kali ganda. Oleh itu, bila mana kita solat berjemaah ini, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sayang kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam yang melakukan solat secara berjemaah. Baik, yang kedua pula adalah beroleh pahala 27 kali ganda. Yang tadilah yang macam telah Ustaz terangkan pada awal permulaan tadi. Ingat, pahala ni banyak ya, 27 kali ganda. Kalau kita solat subuh secara berjemaah 27 kali ganda. Kalau kita solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya melakukan secara berjemaah. Kan dah berkali-kali ganda pahala solat kita. Macam sekarang ni situasi kita berada dalam pandemik COVID-19. Okey. Walaupun kita tidak boleh pergi ke surau, ke masjid, kita boleh juga solat berjemaah di rumah bersama ahli keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama beradik kamu semua. Kita solat jemaah, ajaklah abang-abang, kakak, jom kita solat berjemaah. Kalau contoh pun semua kita punya ahli keluarga kita sibuk, kerja dan sebagainya, kita boleh minta abang ataupun kakak kita yang berada di rumah, minta mereka menjadi imam kepada diri kita. Contoh macam kamu, tahun 5 kan, kamu ada abang tingkatan 4 ke 3 ke, boleh minta mereka menjadi imam untuk solat berjemaah. Macam tu. Seterusnya adalah dicintai Allah, yang ketiga. Yang keempat, mengukuhkan ukhuwah sesama Islam. Yang ni apa maksud dia? Okay, bila kita solat berjemaah, kita pergi ke masjid, ke surau, kita akan berjumpa dengan ramai rakan-rakan maupun saudara sesama Islam. Di situ kita dapat merapatkan hubungan, bertanya khabar, bertegur sapa. Tidaklah kita terperuk ataupun bersembunyi je di dalam rumah kita. Kita tak nak keluar pun berjumpa dengan orang ramai ataupun jiran kita. Jadi
bila kita solat berjemaah ini di surau di masjid, secara tidak langsung kita dapat merapatkan hubungan kejiranan, hubungan persaudaraan sesama Muslim. Dan di rumah, kita solat berjemaah pun samalah, dapat merapatkan hubungan sesama ahli keluarga kita. Baik, yang kelima, meningkatkan semangat berpasukan dan bekerja sama. Yang keenam adalah membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Ingat, semasa kita solat berjemaah, imam di hadapan itu merupakan ketua pasukan kita. Kita kena ikut perlakuan dia, perlakuan imam di hadapan. Kita tak boleh, contoh, bila imam belum lagi rukuk, kita dah rukuk. Imam belum lagi sujud, kita dah mula sujud. Tak boleh. Ingat, jikalau kita solat berjemaah dan kita melangkaui ataupun kita mendahului rukun-rukun solat imam, solat kita akan batal. Sebab apa? Sebab kita telah mendahului rukun ataupun perlakuan imam. Jadi kena ingat. Jadi sebab itulah bila kita solat berjemaah, dia secara tidak langsung dia melatih diri kita untuk mematuhi ketua ataupun melatih jiwa kita, rohani kita untuk sentiasa berdisiplin dalam apa jua keadaan. Baik. Yang ketujuh, melatih diri menepati masa. Yang ni contohnya kita solat berjemaah, dah azan kan. Kita perlulah solat di awal waktu. Jangan melewatkan solat ya. Okay. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah menambah khusyuk dalam solat. Bila kita dalam solat jemaah ini, kita akan sama-sama bersama kita punya ahli jemaah, kita akan sentiasa khusyuk. Sebab antara syaitan tidak akan ada di dalam ruang-ruang soft kita. Sekiranya soft kita rapat dan teratur, syaitan tak boleh nak masuk pun dalam ruang-ruang itu. Sebab kita bahu bertemu bahu dengan rakan jemaah kita. Jadi bila kita solat berjemaah, kita betul soft kita, kaki betul, bahu betul membahu, insya-Allah kita akan mendapat kekhusyukan di dalam solat kita. Kadang-kadang bila kita solat bersendirian pun, kita terfikir benda lain, kita terfikir kerja rumah, homework, tugas-tugas lain, tengah cerita kartun lah apa. Jadi salah satu cara untuk kita nak tambah kekhusyukan solat adalah solatlah secara berjemaah. Sekarang kita akan lihat, kita akan ulang kaji. Ulang kaji. Lafaz niat solat berjemaah menjadi imam. Baik, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan. Tempat kosong lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai. Tempat kosong kerana Allah Ta'ala. Jadi, lafaz dia apa yang perlu kita tambah? Kalau imam, apa? Jawapan dia adalah, ini jawapan dia, imaman. Jika lafaz niat, maksudnya pula kita kena tambah sebagai imam. Boleh? Seterusnya, ulang kaji yang kedua. Lafaz niat solat berjemaah sekiranya kamu ataupun kita semua menjadi makmum. Apa dia? Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan, tempat kosong lillahi ta'ala. Maksudnya adalah sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai. Tempat kosong kerana Allah Ta'ala. Kita tambah apa? Kalau tadi solat berjemaah menjadi imam, kita tambah perkataan imaman. Dan juga maksudnya kita kena tambah menjadi imam ataupun sebagai imam. Kalau kita jadi makmum, apa ya? Cepat jawab. Dah fikir dah? Jawapan dia adalah kita kena tambah kalimah ataupun perkataan makmuman lillahi ta'ala. Dan maksudnya kita kena tambah perkataan sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Mudah je kan? Tak susah pun. Kena ingat, kalau imam, kena tambah perkataan imaman. Kalau kita menjadi makmum, kena tambah perkataan makmuman.
Okey, boleh. Jadi secara ringkasnya, solat berjemaah ini tidaklah susah untuk kita nak aplikasikan di dalam kehidupan seharian kita. Walau bagaimanapun, kita kena tanyalah diri kita sendiri. Kita sebagai seorang Muslim, perlulah ataupun sebaik-baiknya melakukan solat fardu ataupun solat sunat secara berjemaah. Kenapa? Tadi kita pun dah belajar. Ada banyak fadilat ataupun kelebihan sekiranya kita solat berjemaah. Okey, untuk hari ini, hanya ini sahaja kita belajar dan mudah-mudahan pada masa akan datang, minggu depan, kita akan sambung pula sesi pembelajaran kita tentang solat berjemaah, iaitu di bawah subtopik kedudukan makmum dan imam semasa solat berjemaah dan juga makmum masbuk dan makmum muwafiq. Okey. Ustaz mengharapkan kamu semua dapatlah mendapat sedikit ataupun input tentang apa yang kita bincangkan, apa yang kita pelajari pada hari ini. Ustaz mendoakan kamu semua sentiasa sihat, jaga diri baik-baik, stay safe, keluar bila perlu sahaja. Tapi kena ingat, mana keluar, kalau pergi mana-mana, perlulah ditemani oleh orang yang lebih tua. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.